Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua para penonton saya pada malam ini. Pertama sekali saya memohon maaf sekali lagi. Biasalah bila kita berurusan dengan benda-benda teknologi ini, dia akan adalah masalah-masalah teknikal dan sebagainya. Alhamdulillah, yang penting walaupun terlewat sedikit, tetapi kita dapat ke udara juga pada malam ini secara live untuk membincangkan dua topik yang saya rasa menarik minat saya untuk mengadakan sesi Facebook Live pada malam ini untuk menjelaskan serba sedikit berkenaan dengan isu-isu yang sedang hangat diperkatakan. Satu mengenai dengan perkara-perkara yang telah disebut di dalam Konvensyen Barisan Nasional. Dan satu perkara lagi, saya akan juga menyentuh serba sedikit tentang isu yang mengatakan bahawa warisan tidak berprinsip. Jadi oleh kerana malam ini merupakan kita mempunyai dua topik yang penting, maka saya tidak tahu mana yang kita dulukan. Mungkin kalau ada pihak netizen minta untuk saya bincang perkara mana dahulu. Tapi sebelum itu saya minta teknikal dulu. Sebab saya tidak nampak komen-komen ni. Komen-komen daripada netizen kita. Okey, baru nampak. Okey, mungkin kita akan bercerita dahululah tentang Konvensyen Barisan Nasional kerana saya rasa itu yang paling menarik. So, ada beberapa ucapan-ucapan yang telah dimainkan oleh para pemimpin Barisan Nasional yang secara jelas pada saya, mungkin bagi mereka-mereka yang mungkin tidak mengenali Barisan Nasional ini khususnya di negeri Sabah, mungkin mudahlah bagi mereka untuk mempercayai apa yang disebutkan dan diucapkan oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang telah datang ke Sabah untuk menjual sekali lagi ubat dengan harapan bahawa rakyat negeri Sabah akan sekali lagi terpedaya dengan tipu hela mereka, walaupun umum mengetahui dan saya rasa Barisan Nasional juga mengetahui bahawa mereka telah memerintah Sabah ini lebih daripada 27 tahun. Satu tempoh masa yang saya kira cukup panjang jika dibandingkan dengan parti lokal Sabah sendiri yang sebelum ini yang pernah memerintah Sabah seumpama USNO, Berjaya, PBS hanya memerintah dalam tempoh berapa tahun saja jika dibandingkan dengan pemerintahan UMNO Barisan Nasional di bumi Sabah. Maknanya satu tempoh masa yang begitu panjang yang mereka telah kemudi Sabah ini pada ketika UMNO berada pada ketika zaman kekuatan mereka, maksud saya di Malaya, mereka mempunyai kekuatan yang begitu mutlak. Dan di negeri Sabah ini hampir setiap kali pilihan raya umum dan negeri, mereka akan memperoleh kemenangan 2/3. Dan perlu diingat juga pada ketika mereka memerintah negara kita dengan begitu kuat sekali, ekonomi negara tidak seteruk hari ini. Jadi hari ini mereka datang ke Sabah dalam Konvensyen Barisan Nasional dan cuba mempengaruhi lagi minda rakyat negeri Sabah supaya kononnya dengan harapan agar rakyat Sabah ini memberi kepercayaan sekali lagi kepada UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Dan suka saya mengingatkan rakyat negeri Sabah, apa sebenarnya yang menarik minat para pemimpin UMNO dan Barisan Nasional khususnya yang datang daripada Melaya datang ke Sabah pada hari ini. Kerana pemimpin mereka telah mengakui dengan jelas bahawasanya dalam pilihan raya umum ke-15 ini, Sabah dan Sarawak akan memainkan peranan yang penting dalam menentukan siapa yang akan membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Tanpa Sabah dan Sarawak, percayalah cakap saya, tidak akan ada satu parti politik, blok yang ada di semenanjung Malaysia yang mampu membentuk kerajaan secara sendiri sebagaimana sewaktu kerajaan dan kecemerlangan, kegemilangan kerajaan Barisan Nasional dahulu. Dan sebab itulah mereka datang ke Sabah ini dengan harapan bahawa mereka dapat menawan sekali lagi Sabah dengan majoriti yang besar dengan harapan agar Sabah dapat membantu mereka untuk membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi bagi kita rakyat negeri Sabah, sebagaimana yang saya selalu sebut, baik di dalam ucapan-ucapan saya di luar, baik di dalam sidang live Facebook saya, dalam media sosial dan sebagainya, saya sering memperingatkan kepada rakyat negeri Sabah pada kali ini, dalam pilihan raya umum ke-15 ini, pastikan bahawa kita selaku orang Sabah, rakyat Sabah memastikan agar kuasa dalam menentukan hala tuju dan nasib, untung nasib rakyat negeri Sabah khususnya
dalam menyentuh tentang hak dan kepentingan Sabah, perlu kita pergunakan pilihan raya ke-15 ini sebagai medan untuk kita memastikan agar hak dan kepentingan Sabah ini perlu menjadi keutamaan. Dan saya sebut pada malam ini juga, saya ada banyaklah video-video yang saya sempat download dan potong-potongkanlah segmen by segmen yang mungkin boleh saya perdengarkan kepada rakyat negeri Sabah tentang apa yang saya maksudkan dengan mereka cuba sekali lagi untuk memperbodohkan rakyat negeri Sabah dengan cara menjual ubat dan sebagainya, dengan harapan agar rakyat Sabah sekali lagi terpedaya dan tertipu oleh mereka, dengan harapan agar kita sekali lagi rakyat negeri Sabah memberikan sokongan padu kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan saya sering sebut perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, jika dahulu kalau ada pepatah menyebut kalau kita kena tipu satu kali, mungkin orang Sabah itu baik sebab kita sering memaafkan. Kalau kedua kali kita kena tipu, mungkin orang Sabah itu baik sebab kita sering memberi peluang. Dan ketiga kali kita kena tipu, mungkin orang Sabah terlalu baik dan kita yakin bahawa seseorang itu mungkin akan berubah dan insaf. Dan 4 kali kena tipu, mungkin orang Sabah ini baik kerana kita sering memaafkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dan saya sebut ini berulang kali, kalau sudah sepanjang 27 tahun rakyat Sabah kena tipu dan kita masih mau mempercayai, maka jangan salahkan mereka lagi. Kerana kebodohan kitalah yang telah mengakibatkan Sabah berada pada kondisi yang ada pada hari ini. 8 daerah termiskin di Sabah ini bukan satu perkara mainan, bukan satu perkara retorik, ianya bukan isu politik. Sebagaimana yang disebut oleh para pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Ada beberapa video lah, mungkin saya akan permainkan supaya tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya maksudkan. 8 daerah termiskin di negeri Sabah ini, daripada 10 letaknya di Sabah ini, bukan satu perkara retorik. Ianya bukan isu politik semata-mata. Tetapi ianya merupakan satu hakikat yang kita orang Sabah wajar sedar dan tahu bahawa tidak akan boleh sesiapa mengubah nasib kita melainkan kita sendiri. Dan saya selaku anak Sabah yang punya jiwa dan kesedaran bahawa kalau kita terus-terusan sanggup menjadi tali barut kepada golongan-golongan yang tidak lain tidak bukan hanya mementingkan tembolok mereka, kantong mereka, perut mereka dan keluarga mereka, maka menjadi tanggungjawab kita sebagai anak muda khususnya di negeri Sabah untuk bangkit dan berjuang memastikan agar setiap hak yang sepatutnya kita perjuangkan wajar kita tuntut kerana ianya merupakan hak kita sebagaimana apa yang tertulis dan termaktub di dalam buku perlembagaan ini. Kita tidak bercerita tentang hak orang lain, kita bercerita tentang hak kita. Dan sebagaimana yang tertulis di dalam buku ini, dan perlu bagi kerajaan persekutuan untuk memastikan bahawa setiap hak dan persetujuan yang kita meterai sewaktu pembentukan Malaysia dahulu, ianya bukan merupakan satu perkara yang mereka boleh anggap enteng. Ianya merupakan satu hak yang wajar bagi kita untuk memastikan bahawa jika Malaysia kehadiran dia itu hasil daripada 3 wilayah bergabung dan membentuk Malaysia. Dan sebelum penggabungan ini berlaku perbincangan di antara ketiga-tiga wilayah. Of course ada Singapura, tapi kita tidak payah sentuh Singapura lah sebab mereka telah pun keluar. Tetapi berlaku perbincangan terhadap di kalangan 3 wilayah ini dan akhirnya ada persetujuan untuk kita membentuk satu negara yang dinamakan Malaysia. Dan hasil dari persetujuan itulah, maka setiap hak dan kepentingan Sabah itu dimeterai dengan jelas, disenaraikan dengan begitu jelas di dalam buku perlembagaan Malaysia, yang mana di dalam buku perlembagaan inilah terletaknya Perjanjian Malaysia tahun 1963. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita pun dengar ada beberapa pemimpin khususnya daripada kalangan UMNO dan Barisan Nasional, ada pemimpin mereka yang telah mencadangkan agar satu perjanjian baru, kalau saya boleh, satu perjanjian baru. Tokmat mencadangkan Barisan Nasional Sabah usul perjanjian Malaysia baru untuk tuntut hak. Dan ini yang menarik perhatian saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa saya sebutkan demikian? Kerana para pemimpin UMNO dan Barisan Nasional ini, mereka seolah-olah tidak tahu dan tidak faham tentang sejarah di sebalik perjanjian ini. Perjanjian Malaysia tahun 1963 ini bukannya perjanjian kedai kopi.
Ianya bukan perjanjian di antara Toke A dengan Toke B. Ianya perjanjian yang dimeterai dan disaksikan oleh British pada ketika itu dan didaftarkan di United Nations. Jadi ianya bukan perjanjian kedai kopi yang boleh kita ubah-ubah sesuka hati mereka. Dan saya sebut perkara ini kerana penting bagi kita, bagi pemimpin yang berada di semenanjung Malaysia ini untuk faham. Apabila mereka mencadangkan sesuatu perkara yang begitu sensitif, khususnya daripada kalangan rakyat negeri Sabah, seolah-olah, ini saya sebut seolah-olah, apa perasaan orang-orang Melayu di tanah Melayu? Apa perasaan para pemimpin UMNO Barisan Nasional yang rata-ratanya adalah kaum Bumi Putra Melayu? Apabila ada pihak yang cuba mencadangkan agar hak dan keistimewaan orang Melayu itu perlu dikaji semula. Perlu ada tuntutan dan rundingan baru terhadap hak dan keistimewaan orang Melayu di tanah Melayu. Saya yakin dan percayalah cakap saya, ianya pastinya akan melukakan masyarakat Bumi Putra, khususnya orang-orang Melayu di tanah Melayu. Dan inilah yang sebenarnya rakyat Sabah rasakan. Apabila ada pemimpin yang datang daripada Malaya mencadangkan agar perjanjian Malaysia tahun 1963 ini diketepikan dan kita bincang perkara baru dan buat perjanjian baru. Jangan cerita yang baru, kita cerita benda yang lama sekalipun. Perkara-perkara yang lama yang telah disetujui oleh bapa-bapa kemerdekaan kami, para pemimpin kami yang telah pun berkorban untuk memastikan agar kepentingan dan hak masa depan rakyat negeri Sabah terjamin dengan kita bersetuju membentuk satu pakatan di dalam semua negara yang dinamakan Malaysia. Dan apabila pemimpin daripada Malaya yang tidak faham sensitiviti rakyat negeri Sabah ini mencadangkan agar perjanjian baru dilakukan. Kalau itu yang mereka ingin maksudkan, mari kita balik kepada sejarah. Saya sebut perkara ini, saya mau orang-orang Malaya, pemimpin-pemimpin Malaya, termasuklah tali baru Malaya yang ada di negeri Sabah ini, mari kita imbau kembali kepada sejarah. Sebelum Malaysia ini dibentuk, sebelum perjanjian Malaysia ini ditandatangani, apa yang berlaku sebelum itu? Suruhan Jaya Kobol telah diadakan dan referendum telah pun dilakukan di negeri Sabah untuk bertanya kepada rakyat negeri Sabah sama ada rakyat negeri Sabah pada ketika itu bersetuju untuk bergabung dan membentuk Malaysia bersama-sama dengan semenanjung Malaysia. Jadi, apa yang saya ingin sebutkan ini, para pemimpin yang ada di Malaya ini, kalau benar ingin mengadakan perjanjian baru, baik kita mulakan kepada balik kepada asal. Kita mengadakan referendum baru. Sebelum perjanjian baru ditandatangani, kita kena buat referendum baru. Adakah pemimpin yang ada di semenanjung Malaysia ini setuju untuk kita mengadakan referendum baru? Dan saya yakin dan percaya rakyat Sabah juga inginkan agar satu referendum baru dilakukan sebelum perjanjian baru Malaysia Agreement ini diperbaharui. Dan kalau itu boleh dilakukan, I'm quite sure kita boleh berunding untuk mengadakan perjanjian baru, tapi dengan syarat adakan referendum baru juga. Jangan kita terus potong di tengah jalan. Apabila perjanjian lama tidak dipenuhi, maka terus kita bertitik tolak daripada itu, terus kita kepada perjanjian baru. Perlu diingat, sebelum perjanjian Malaysia dibentuk, ditandatangani, ada referendum untuk bertanya kepada rakyat negeri Sabah sama ada kita bersetuju atau tidak untuk membentuk Malaysia. Nah, adakah pemimpin-pemimpin di Malaya bersetuju untuk kita mengadakan referendum baru sebelum perjanjian baru ditandatangani? Kalau itu boleh dilakukan, maka saya selaku anak Sabah, saya bersetuju. Agar kalau ini boleh dilakukan, maka kita mengadakan referendum baru sama ada kita bersetuju untuk terus-terus berada di dalam gabungan Malaysia ini. Dan kalau majoriti bersetuju, maka kita bincang perjanjian baru untuk kita membentuk Malaysia yang dinamakan Malaysia baru di antara 3 wilayah, di antara semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan kalau ini mereka boleh lakukan, saya bersetuju. Tapi kalau hanya membatalkan perjanjian lama dan terus mengadakan perjanjian baru, saya tidak setuju selaku anak negeri Sabah. Dan kita perlu pertahankan perjanjian ini sebagaimana saya sebutkan tadi. Kalau orang-orang di Malaya, termasuk tali barut mereka yang ada di negeri Sabah ini, bersetuju untuk kononnya mencadangkan satu perjanjian baru perlu diadakan, apa perasaan orang-orang Melayu di tanah Melayu di semenanjung Malaysia jika kita juga ataupun ada orang mencadangkan bahawasanya hak dan keistimewaan orang Melayu di tanah Melayu itu perlu juga dikaji semula. Saya yakin dan percaya orang-orang Melayu di semenanjung Malaysia akan marah kerana ianya dekat dengan hati mereka.
Dan begitu juga kami di negeri Sabah, jangan sekali-sekali, kalau si Bung cakap, jangan sekali-sekali bermain api. Menyentuh tentang hak dan kepentingan kami, yakinlah kebangkitan rakyat negeri Sabah, khususnya dalam pilihan raya yang akan datang, ianya akan pastinya menjadi kayu pengukur di mana pendirian rakyat negeri Sabah dalam hal perjanjian Malaysia tahun 1963. Kalau kalau saya mungkin boleh imbau dalam ucapan si Bung, dia ada sebut, sudah sekian lama, dia bilang ya kita berjuang MA63 tapi tidak ditunaikan. Satu perkara yang saya bersetuju dengan beliau, bahawa walaupun telah diperjuangkan tetapi terbukti Datuk Bung sendiri mengakui bahawa pemimpin yang ada di Melaya, kerajaan yang ada di Melaya, termasuklah Kerajaan Barisan Nasional, sering menidakkan hak dan kepentingan kita. Kalau ada rakyat Sabah yang bangkit menyuarakan hak dan kepentingan kita, Datuk Bung sendiri mengakui ramai orang yang kena tangkap. Dan saya ingin bagi tahu kepada Datuk Bung, kalau zaman dulu pada ketika ramai orang Sabah tidak berpunyai pendidikan, hari ini tahun 2022 sudah ramai anak-anak Sabah, khususnya anak-anak muda yang telah bangkit dan sedar tentang hak dan kepentingan rakyat negeri Sabah, khususnya dalam perihal perlembagaan Malaysia yang mana di dalamnya ada tertulis hak dan kepentingan Sabah. Jadi saya ingin ingatkan para pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, khususnya yang ada di negeri Sabah. Kalau dahulu, saya ulang sekali lagi, mungkin rakyat negeri Sabah tidak ramai yang punya pendidikan dan pengetahuan. Hari ini sudah ramai anak muda Sabah yang punya pendirian, punya pendidikan dan tahu apa itu perjanjian Malaysia tahun 1963. Cukuplah di sekolah-sekolah pun, kalau kita tengok buku teks, baik daripada sekolah rendah sehinggalah ke universiti, bab perihal MA63 ini terlalu sedikit disebutkan di dalam perjanjian, di dalam silibus pendidikan kita. Dan itu kita faham kerana mungkin tujuan dan nawaitu mereka tidak lain tidak bukan untuk memastikan agar isu berkenaan dengan MA63 ini dimatikan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Tapi ingatlah bahawa kehadiran ramai anak-anak muda yang sudah berpendidikan hari ini, ianya tidak akan mungkin berjaya dimatikan walaupun agenda mereka adalah semata-mata untuk memastikan agar perjanjian ini tidak lagi diguna pakai kerana kononnya kita perlu maju ke hadapan dan kita ingin membentuk negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin sebut ini kerana ianya cukup membuatkan hati saya marah kerana saya tidak puas hati. Kerana apabila ada pemimpin kita sendiri yang mencadangkan agar kita lupakan perjanjian Malaysia tahun 1963 ini dan kita membuat perjanjian baru. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin sebut ini kerana jangan cerita perjanjian baru, perjanjian lama pun. Jangan cerita tentang perjanjian ini dahulu. Harta negeri kita yang begini kaya dengan sumber alam semula jadi. Daerah-daerah kita, anak kita masih menggunakan rakit pada tahun 2022. Tuan-tuan, anak kita masih bersekolah di sekolah yang telah disahkan sudah tidak selamat untuk digunakan pada tahun 2022. Jalan kita, walaupun ada disebut, nanti saya akan ulas jugalah. Datuk Najib cakap, hadiah rakyat kerajaan BN kepada Sabah dengan pemberian pen Borneo. Saya akan sentuh tentang pen Borneo sekejap lagi, sikit-sikit. Tetapi apa yang saya ingin sebutkan ini, ianya merupakan satu retorik yang cuba mereka pengaruhi lagi rakyat negeri Sabah untuk memperbodohkan. Saya akan permainkan sedikit-sedikit video daripada potongan-potongan yang saya ambil, tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang mereka telah sentuh di dalam ucapan-ucapan mereka. Saya akan cuba mainkan serba sedikit. Tapi sebelum saya mainkan video ini, mari kita dengarkan dahulu video ini. Sebab video ini saya rasa masih segar dalam ingatan rakyat negeri Sabah, khususnya di Kimanis. Video ini cukup penting kerana ia merupakan satu sumpah yang telah diungkapkan oleh Presiden Parti UMNO sendiri. Mari kita saksikan video ini. Saya berjanji, wallahi wa billahi wa tallahi. Ini janji bukan sembarang janji. Ini janji bukan sembarang janji. Saya berjanji, wallahi wa billahi wa tallahi.
melaksanakan beratus-beratus MA-63. Sabah adalah sebuah negeri yang makmur dan kaya dengan sumber alam semula jadinya seperti minyak dan juga lain-lain. Kita mengalu-alukan kepada kerajaan pusat untuk terus menerokai kekayaan negeri Sabah. Ambil sajalah kekayaan kami. Ambillah semua. Ambillah semua. Fuck you! Tuan-tuan dan puan-puan, video itu merupakan satu video yang masih segar dalam ingatan rakyat negeri Sabah. Apabila mereka berjanji di Kimanis, wallahi wabillahi watallahi, kalau UMNO kembali ke Putrajaya, MA63 akan dilaksanakan 100%. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, mereka bukan saja tidak menunaikan janji ini, malah kebiadaban pemimpin mereka telah pula mencadangkan agar ketepikan perjanjian Malaysia tahun 1993, mari kita wujudkan perjanjian baru tentang hak dan kepentingan Sabah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, inilah contoh-contoh pemimpin munafik lidah bercabang. Mereka datang ke Sabah menjual ubat. Mereka datang ke Sabah memperbodohkan orang Sabah. Mereka datang ke Sabah cuba mempengaruhi pemikiran orang Sabah. Dan inilah hasil daripada apa yang mereka telah ungkapkan di Kimanis. Rakyat Sabah mengundi mereka dengan majoriti yang saya rasa cukup selesa bagi calon mereka. Tapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, di ambang pilihan raya umum ke-15 yang sudah semakin hampir, malah ada pula pemimpin dan tali barut mereka di sini bercakap bahawasanya kalau MA63 ini, khususnya dalam konteks 40%, kutipan cukai yang perlu ditinggalkan di Sabah, maka bankrupt lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan tidak sayang Malaysia. Saya ingin sebutkan ini kerana perlu diingat. Seperlu-perlu uang 40% yang menjadi hak Sabah itu yang ditidakkan oleh mereka sejak sekian lama. Sabah lebih memerlukan uang itu kerana bukan saja uang itu kita perlukan untuk memperbaiki infrastruktur kita. Tetapi ianya merupakan hak kita. Kalau ianya bukan hak kita, kita juga faham dan malu untuk kita menuntut satu perkara yang bukan menjadi hak kita. Kalau di Johor, pada ketika mereka punya infrastruktur, basic necessity mereka, highway mereka, jalan mereka, sekolah-sekolah mereka, universiti pun ada berapa di Johor, lampu jalan dan sebagainya, hospital mereka yang jauh 100 kali lebih baik berbanding Sabah juga menggugut untuk keluar daripada Malaysia. Jadi itu yang saya ulang sekali lagi. Ugutan apa yang perlu kita berikan kepada mereka? Pada ketika Sabah, walaupun ianya kaya, menyumbang begitu banyak ratusan bilion kepada kerajaan persekutuan, tetapi basic infrastruktur kita sendiri masih 20-30 tahun ketinggalan. Seolah-olah kita ini macam tidak ada kebaikan pun. Dan tidak ada sumber pun seolah-olah negeri kita ini. Tahun 2022, saya tengok si Atta Kurup berucap, bukan main dia bilangnya, kita memerlukan Barisan Nasional. Saudara Atta, saya ingin ingatkan, yang naik rakit itu, kalau saya tidak silap, pelajar yang naik rakit itu berasal daripada kawasan Parlimen yang berhormat YB Atta, kalau saya tidak silap, correct me if I'm wrong. Pelajar yang masuk drum itu merupakan pelajar yang kalau saya tidak silap juga, kalaupun bukan di kawasan YB Atta, tapi pastinya berhampiran di kawasan beliau juga. Dan ini merupakan satu realiti. Jalan di Nabawan dan sebagainya di Pensiangan, ini merupakan satu perkara realiti yang takkanlah orang di Nabawan, di Pensiangan, di Keningau tidak nampak. Kita kononnya menjanji, kita konon diberikan pen Borneo hadiah. Pen Borneo ini saya ulang sekali lagi. Pen Borneo sewaktu zaman kerajaan PH dan warisan tidak pernah pun dibatalkan. Ianya tidak dibatalkan sama sekali, cuma cara pelaksanaannya diubah. Sebab kenapa? Pada ketika pelaksanaan projek Pen Borneo zaman Barisan Nasional, dilantik satu syarikat swasta untuk mengendalikan peruntukan yang berbilion ringgit. Dan pastinya tuan-tuan pun kalau boleh cek, kita telah pun disebut sebelum ini,
pemilik kepada syarikat ini tidak lain tidak bukan kroni UMNO Barisan Nasional. Maka diamanahkan syarikat swasta untuk mengendalikan peruntukan yang berbilion ringgit. Tapi apabila warisan menjadi kerajaan negeri, kita mencadangkan agar struktur pelaksanaan projek ini diubah dengan meletakkan Menteri Kementerian Infrastruktur, yakni Jabatan Kerja Raya, perlu diberikan peranan untuk mengendalikan projek ini, bukan syarikat swasta. Itu yang kita ubah. Tapi namun pelaksanaan projek ini tidak pernah dihentikan. Malah apa yang berlaku kita ingin teruskan dan percepatkan. Hasil daripada itu maka dengan harapan agar dengan pengstrukturan ini boleh menjimatkan belanja kerajaan pada ketika ekonomi negara tidak baik. Jadi janganlah jual ubat. Telah disahkan dan dijawab pun oleh Menteri Keuangan pada ketika itu. Projek Pen Borneo tidak pernah dihentikan. Hanya distruktur pelaksanaan dia daripada syarikat PDP dan dibatalkan PDP dan diserahkan sepenuhnya kepada Jabatan Kerja Raya sebagai pengendali projek ini. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Kita tidak pernah membatalkan. Saya rasa yang berhormat Datuk Seri Shafie pun telah menjawab tentang isu ini. Di Parlimen pun kita suarakan, ianya tidak pernah dihentikan ataupun diberhentikan. Manakan bodoh kita orang Sabah atau kerajaan negeri Sabah mau menghentikan satu projek pembangunan yang cuba dibawa ke Sabah. Tetapi apa yang ingin kita lakukan pada ketika itu adalah ingin menjimatkan perbelanjaan wang kerajaan, kerana sewaktu kerajaan Barisan Nasional mereka menggunakan kaedah PDP. Satu syarikat swasta mengendalikan peruntukan kerajaan yang bernilai bilion-bilion ringgit. Kenapa tidak di-empower? Hari ini Datuk Bung bising marah tentang kenapa JKR tidak dibagi peranan. Kenapa tidak diberi pengiktirafan di Parlimen? Dia sebut. Maka itu yang sebenarnya kita lakukan sewaktu warisan menjadi kerajaan. Kita tidak mau PDP, kita mau JKR sebagai pelaksana, JKR sebagai agensi yang memantau mengendalikan pelaksanaan projek ini di peringkat negeri Sabah. Itu saja. Malah kita ingin agar ianya dapat dipercepatkan. Tapi iyalah pada ketika itu berlaku transisi kerajaan dan sebagainya, maka ianya of course akan ada sedikit keterlambatan disebabkan oleh pada ketika itu. Of course lah, mana-mana kerajaan sekalipun apabila kerajaan bertukar tangan, maka akan adalah kajian, review dan sebagainya untuk melihat mana berlaku ketirisan, mana berlaku pembaziran dan sebagainya. Dan kita faham tentang perkara itu sebab dalam mana-mana dunia sekalipun apabila berlaku perubahan kerajaan, maka perkara-perkara seumpama ini akan berlaku. Dan demikian juga apabila UMNO mengambil alih kerajaan daripada Tan Sri Mahyudin dahulu. Pasti dalam beberapa masa itu akan berlaku hiccup sedikit kerana berubah perubahan dasar. Apabila berlaku pertukaran pemimpin, maka akan berlaku juga perubahan dasar. Dan itu yang berlaku dan sebab itulah keterlewatan itu berlaku. Dan perlu diingat, saya ingin ingatkan juga rakyat negeri Sabah dan juga Datuk Seri Najib. Kalau boleh saya mainkan video dia. Dia ada sebut, dia bagi tahu kononnya ekonomi. Ini kalau saya boleh mainkan. Saya nak tanya. Apa zaman PH warisan buat untuk Sabah? Saya buat kajian, tuan-tuan. Saya buat kajian bahawa dalam zaman Barisan Nasional, kadar kemiskinan telah menurun dari 19% pada tahun 2009 kepada 2.9%. Pembangunan ekonomi negeri Sabah antara tertinggi seluruh negara. Pada masa 2 tahun 2017, waktu Tan Sri Musa jadi Ketua Menteri, kita mencatat 8.2%. Bila warisan ambil alih, KDNK Sabah turun menjunam dari 1.5% pada 2018 kepada 0.5% pada tahun 2019. Maknanya zaman warisan menghudum ekonomi di Sabah. Banyak lagi perkara yang kita tak berkenan dengan warisan dia.
Dia cakap zaman warisan waktu kita memerintah ekonomi merendung. Dan Datuk Najib lupa untuk sebut di sana. Kalau saya boleh kongsilah, saya rasa Datuk Seri Syafiee pun telah sebut ini berulang kali. Sewaktu kita mengambil alih kerajaan, perlu diingat bahawa dalam tempoh 1 tahun kita menjadi kerajaan, berlaku proses perundangan. Yang pada ketika itu Ketua Menteri Sabah dibawa ke mahkamah. Jadi pada ketika itu berlaku sedikit kekeliruan di kalangan penjawat awam selaku penggerak nadi kepada jentera kerajaan. Apabila dalam tempoh 1 tahun, kalau tuan-tuan ingat, berlaku perbicaraan demi perbicaraan, kes tentang apabila status Ketua Menteri itu dipertikaikan. Jadi ini juga menyumbang kepada permasalahan tersebut. Satu. Kedua, perlu diingat, apabila kita mengambil alih kerajaan, sekali lagi saya ulang, setiap kali berlaku perubahan kerajaan, maka akan berlaku perubahan dasar dan sebagainya. Dan saya ingin ingatkan Datuk Seri Najib, sewaktu warisan mengambil alih kerajaan, kerajaan Sabah pada ketika itu ditinggalkan dengan bebanan hutang bukan RM100, RM200, bilion ringgit ditinggalkan oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Sewaktu kita mengambil alih kerajaan, hampir keseluruhan agensi-agensi di bawah Kerajaan Negeri Sabah dan anak-anak syarikat GLC Sabah yang menanggung kerugian. Hatta Yayasan Sabah sendiri dibebani dengan hutang. Dan ini di antara perkara yang Datuk Najib tidak sebut dalam ucapan dia. Dan of course apabila Yang Berhormat Datuk Seri Syafiee mengambil alih kerajaan, dalam tempoh, saya ulang sekali lagi, berlaku legitimasi Ketua Menteri dipertikai dan ianya dibawa ke mahkamah, maka ini sedikit sebanyak membantutkan usaha kita untuk mentransformasikan pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah pada ketika itu. Dan di samping itu juga, saya ingin ingatkan juga Datuk Seri Najib, bahawasanya dalam kita kerajaan warisan pada ketika itu mengambil alih, of course restrukturir pengstrukturan pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah pada ketika itu berlaku. Kalau tuan-tuan ingat, kita di Negeri Sabah terutamanya, bagaimana kita strukturkan penjawat awam. Kalau sebelum ini berlaku kontrak sambung, sehinggakan yang junior pun sampai pencen dahulu. Kerana kroni-kroni yang dilantik oleh pemimpin terdahulu mengakibatkan walaupun penjawat awam itu sudah pencen, disambung sampai 4-5 kali. Jadi inilah di antara perkara yang telah kita lakukan dalam tempoh 1 tahun. Dan of course, bila mana legitimasi Ketua Menteri itu dipertikaikan, maka akan timbul, suka atau tidak, akan timbul keraguan di kalangan penjawat awam. Mana satu Ketua Menteri sebenar. Jadi ini di antara perkara yang membantutkan usaha kerajaan untuk menaikkan ekonomi negeri Sabah pada ketika itu. Satu. Kedua, perlu diingat, tahun kedua kita menjadi kerajaan, apa berlaku? COVID melanda dunia, Datuk Seri Najib. Jadi yang pada ketika convention itu yang tepuk tangan betul bersorak dan sebagainya itu, mereka mungkin tinggal dalam gua, mereka tidak tahu. Takkan mereka lupa bahawa pada tahun kedua warisan mengambil alih kerajaan, negara termasuk dunia dan termasuk negara Malaysia dilanda oleh COVID dan border kita ditutup. Import ekspor tergendala, sektor pelancongan dihentikan dan sebagainya. Sebab kenapa? Pintu masuk negara ditutup, mengakibatkan sektor pelancongan dan sebagainya lumpuh. Dan ini di antara perkara yang di luar kawalan kerajaan warisan pada ketika itu. Takkan Datuk Seri Najib tidak tahu, hatta di Semenanjung Malaysia hari ini, bila kita dengar ucapan-ucapan bagaimana pemimpin-pemimpin mereka cuba mempertahankan Datuk Seri Ismail Sabri. Kononnya hari ini kita tidak bernasib baik kerana kita kita memegang kerajaan pada ketika ekonomi dunia tidak baik, inflasi dan sebagainya. Paham pula. Pada ketika kamu menjadi Perdana Menteri, inflasi dunia melanda hari ini, harga barang naik, pemimpin kamu cakap apa? Kita berada pada ketika nasib tidak baik, pada ketika hari ini dunia menghadapi inflasi. Tapi warisan menjadi kerajaan negeri, pada ketika COVID melanda dunia, vaksin tidak ada, pintu negara ditutup, import ekspor dihentikan, itu tidak pula disebut dalam ucapan Datuk Seri Najib. Perlu diingat, kita hanya menjadi kerajaan dalam tempoh 2 tahun sahaja. Jadi apa yang kita boleh lakukan dalam tempoh 2 tahun? Datuk Bung sebut di dalam ucapan dia, kita menjadi kerajaan, kita bukan ada lampu Aladin yang kita gosok, besok keluar jin dan lusa boleh selesai semua masalah. Apa bezanya dengan warisan? Pada ketika kita berhadapan dengan musibah dunia, tahun pertama legitimasi kita dipertikai, tahun kedua berlaku COVID melanda dunia. Pada ketika masa kita menjadi kerajaan, perlu diingat, vaksin masih belum wujud.
Lockdown berkali-kali. Berapa bulan kita lockdown? Hampir 1 tahun kita lockdown, tuan-tuan. Jadi ekonomi dunia mana? Saya mau tanya dengan Datuk Najib. Hatta Pahang sendiri pun. Saya mau tanya dengan Datuk Najib. Hatta negeri Pahang. Boleh tunjukkan kepada saya pada ketika COVID melanda dunia, ekonomi Pahang naik atau turun? Jadi Datuk Najib janganlah datang pergi Sabah bercerita pasal saya buat kajian dan sebagainya. Cuba tunjukkan pula ekonomi di negeri Pahang pada ketika COVID. Jadi kalau ekonomi Pahang boleh naik pada ketika COVID, dan mungkin I admit lah, mungkin ada kelemahan kerajaan warisan. Tapi tunjukkan kepada saya, mana negeri di Malaysia yang mencatatkan kenaikan ekonomi pada ketika COVID melanda dunia. Tunjukkan kepada saya, hatta negara mana yang mencapai ekonomi peningkatan yang besar disebabkan pada ketika itu zaman COVID. Jadi, Datuk Najib janganlah cuba memperbodohkan. Yang di depan berucap, pada ketika Datuk Seri Najib berucap itu, yang tepuk tangan itu beruk-beruk yang baru keluar daripada gua, yang mungkin tidak tahu apa yang berlaku. Tetapi bagi orang-orang yang faham tentang apa yang berlaku pada ketika 2 tahun warisan menjadi kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tahu bahawa dalam tempoh 2 tahun apa yang warisan telah buat. Kita sebut, dalam tempoh 2 tahun, berapa kilang kita buat, buka Datuk Seri Najib. Di negeri Sabah ini 27 tahun UMNO menjadi kerajaan di bumi Sabah. Jangan cerita kilang, 1 kilang pun tidak ada. Waktu BN Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, dia cerita tentang MA63 ini. Jangan cerita 17. Ini yang bukan saya cakap. Menteri hari ini sebut bahawa 17 daripada 21 tuntutan di dalam perjanjian Malaysia tahun 1963 telah dipersetujui. Tinggal lagi dia bagi tahu pelaksanaan. Jadi bidang kuasa untuk melaksanakan apa yang telah dipersetujui terletak di bahu kerajaan hari ini. Kalau ianya tidak dilaksanakan, jangan salahkan kerajaan warisan. Kerana kerajaan PH Plus pada ketika itu telah bersetuju dan ianya disahkan oleh menteri hari ini bahawa 17 telah dipersetujui. Tinggal lagi mempericikan bagaimana bentuk pelaksanaan. Jadi Datuk Seri Najib, kalau tanya apa yang warisan buat dalam tempoh 2 tahun, saya rasa dalam konteks MA63, kita jauh lebih baik jika dibandingkan dengan UMNO 27 tahun di bumi Sabah. Jangan cerita 17, 1 pun tidak ada. Demikian jawatan kuasa after jawatan kuasa telah ditubuhkan. Pengurusi bersama Sabah dan Sarawak kosong yang boleh mereka bawa. Tapi setidak-tidaknya 2 tahun warisan menjadi kerajaan, alhamdulillah 17 telah pun diakui oleh menteri hari ini, bukan menteri PH. Menteri hari ini mengesahkan bahawa 17 itu telah pun dipersetujui, maka ada yang telah pun dilaksanakan, di antaranya penyerahan semula pentadbiran sipadan kepada kerajaan negeri Sabah telah pun berjalan sekarang. Dan demikian juga dengan isu berkenaan dengan lesen menangkap ikan laut dalam, ianya sedang berjalan sekarang. Dan selebihnya itu berkenaan dengan isu tanah dan sebagainya dipersetujui, disahkan oleh menteri hari ini. Jadi pelaksanaan dia terletak di bawah kuasa kerajaan hari ini. Maknanya kalau mereka tidak laksanakan, maknanya bukan salah kerajaan warisan, tetapi kerana keingkaran kerajaan yang ada pada hari ini untuk melaksanakan satu perkara yang telah pun dipersetujui oleh kerajaan yang terdahulu. Jadi kalau Datuk Seri Najib mau cerita, mau jual ubat, mari kita sambung. Apa lagi yang dia sebut? Janji yang ditunaikan. Apa yang diperjuangkan? Royalty diperjuangkan? Tidak. Apa lagi? Pendapatan cukai 50% balik ke Sabah? Penuh. Dia bagi PSS kan? Dari ini semua tuan-tuan. Apatah lagi sempurnalisasi. Ada satu istilah baru. Sempurnasisasi. Ini maknanya ya kita dia sebut, saya sebut tadi, dia cakap sempurnasisasi. So saya ingin ingatkanlah, Datuk Najib perlu berhati-hati apabila berucap ini. Dia kena lihat hari ini apa berlaku. Hari ini apa berlaku, saya difahamkan, ialah mungkin I stand to be corrected, mungkin saya salah, tapi saya difahamkan banyak orang-orang yang berasal daripada Tuaran dilantik ke jawatan-jawatan tertentu di negeri Sabah ini. Tapi kita tidak kita cemburu dan tidak kita iri hati. Kerana kita yakin dan percaya setiap lantikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini
pastinya mereka mempunyai merit dan mungkin ada kelayakan mereka. Ini bukan soal tuaranisasi. Ini merupakan soal apabila seseorang itu dilantik. Saya yakin dan percaya Datuk Sri Hajiji mempunyai alasan yang tersendiri untuk melantik orang itu karena kelayakan dia dan merit dia. Dan sebab itu kita tidak mempertikaikan. Ada kamu dengar warisan ataupun Datuk Seri Shafie atau mana-mana pemimpin warisan mempertikaikan apabila ada orang-orang yang berasal daripada tuaran dilantik ke jawatan-jawatan tertentu? Tidak. Karena pada kita biasalah apabila seseorang itu menjadi ketua menteri, mungkin rakyat akan melihat ke arah siapa sih yang dilantik. Dan kalau secara kebetulan dia berasal daripada tuaran, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita tidak pernah memenidakkan. Macam contohlah hari ini, mayor kalau saya tidak silap berasal daripada tuaran, dan kita tidak sebut dia ini tuaranisasi, tidak, karena kita yakin dan percaya mayor yang ada dilantik pada hari ini mungkin dia dari segi merit dia mempunyai kelayakan, dia orang lama dalam DBKK dan sebagainya, maka kita akur, karena itu merupakan hak mutlak pada ketua menteri untuk melantik sesiapa yang dia rasakan boleh bekerja sama dan mempunyai kelayakan. Jadi ini bukan soal sempurnanisasi. Macam contohlah kalau saya sebut pada ketika warisan menjadi kerajaan, PH menjadi. Apabila kita melantik, kalau saya tidak silap pada ketika itu, ya perlu. Lantikan ini bukan dibuat oleh kerajaan negeri. Apabila Datuk Omar Mamak dilantik sebagai Ketua Polis Negeri Sabah, dari segi kelayakan Datuk Omar Mamak, seluruh Sabah kenal dia. Seluruh Sabah tahu dia. Dia merupakan seorang pegawai polis yang telah berkhidmat begitu lama dan telah pun berada di beberapa jabatan di dalam PDRM itu sendiri, dan selaku orang Sabah, dia mempunyai kelayakan on merit. Dia mempunyai kelayakan dan secara kebetulan dia orang yang berasal dari Sempurna. Jadi itu tidak bermakna bahwa beliau itu berasal daripada Sempurna. Dia tidak layak untuk dilantik menjadi jawatan Ketua Polis Negeri Sabah. Saya ingin ingatkan Datuk Seri Najib, apabila Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri, apabila dia melantik IGP berasal daripada Perak, kita tidak pernah mempertikaikan bahawa mentang-mentanglah menteri itu berasal daripada Perak, maka IGP dilantik daripada Perak. Kita tidak mempertikaikan kerana kita tak yakin dan percaya bahawa IGP pada ketika itu, walaupun dia berasal daripada Perak, tetapi dia pastinya mempunyai merit dan kelayakan. Dari segi kelayakan, dia layak untuk menjawat jawatan tersebut. Jadi janganlah cuba datang ke Sabah ini memperbodohkan orang Sabah, cuba menghasut, memecah belahkan lagi rakyat negeri Sabah, khususnya orang Sempurna, orang tuaran. Jangan beza-bezakan kami. Malah sewaktu kerajaan warisan memerintah, berapa ramai masyarakat KDM yang dilantik menjadi setiausaha tetap setiap kementerian. Kalau saya tidak silap pada ketika statistik dia mungkin saya tidak ada. Mungkin rakan-rakan saya yang ada live yang mengikuti sidang live ini boleh sahkan kepada Datuk Seri Najib bahawa sewaktu Shafie menjadi ketua menteri, berapa ramai masyarakat KDMR yang kita lantik menjadi setiausaha tetap kementerian, ada yang menjadi pengarah dan sebagainya, suku kaum Brunei, tapi kita tidak melihat suku kaum dia. Kita melihat dari segi merit dan kelayakan mereka untuk menjawat jawatan yang penting di dalam sebuah kementerian. Bukan kerana bangsa dia, bukan kerana agama dia, tetapi on merit mereka adalah penjawat awam yang sewajarnya dinaikkan. Sewaktu zaman kerajaan warisan, sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau zaman UMNO Barisan Nasional, pergerakan penjawat awam ini boleh dikatakan very minimal. Kerana apa? Apabila ada seseorang penjawat awam yang pencen, sambung kontrak, sambung after sambung, sehingga kan pergerakan penjawat awam ini pada ketika zaman Barisan Nasional, pergerakan dia terlalu perlahan. Tapi zaman warisan berlaku pergerakan. Sebab kenapa? Kita mempunyai dasar pada ketika itu, apabila seseorang penjawat awam itu telah mencapai tahap umur pencen, maka sewajarnya akan ada yang next in line itu perlu naik. Dan alhamdulillah itu yang berlaku. Dan apabila naik, kalau dia secara kebetulan berasal daripada Sempurna, atau dia berasal daripada Lahad Datu, atau dia berasal daripada Tawau dan sebagainya, maka ianya merupakan satu hak mereka, merit. Dari segi merit dia, mereka sewajarnya dinaikkan. Macam saya dilantik menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri. Mentang-mentang saya orang Sempurna kononnya kerana tidak boleh kerana saya asal daripada Sempurna. How can it be? Ini bukan soal bangsa, itu bukan soal daripada mana daerah kita datang, dan ini realiti dia hanya kerana cuba dimanipulasi, dimainkan politik karena kononnya sewaktu zaman warisan sempurnanisasi. Hari ini berlaku tuaranisasi kalau saya mau sebut. Tapi kita tidak sebut kerana apa? Kerana yang dilantik oleh kerajaan hari ini merupakan mereka-mereka yang kita yakin dan percaya mempunyai merit dan asas untuk mereka dilantik ke jawatan-jawatan tersebut kerana mereka berkelayakan. Kan
marah orang sempurna dapat. Patut dia dapat. Tapi janganlah dia dapat di mana dia tak layak dapat. Mengedepikan orang lain. Kita sebagai pemimpin ni, kita mesti berlaku adil. Di Sabah ni banyak lagi kaum dan suku kaum. BN mesti berlaku adil pada semua kaum. Saya nak tanya. Dia sebut pasal berlaku adil. Datuk Seri Najib sewaktu BN memerintah, berapa ramai anak-anak Sabah yang dilantik ke jawatan-jawatan yang penting di persekutuan, di Tanah Melayu, di peringkat persekutuan. Kalau boleh dikira dengan jari, Datuk Seri Najib, kalau mau cerita. Perlantikan penjawat-penjawat awam, khususnya di peringkat negeri Sabah ini. Boleh dikatakan, kalau ada jawatan kosong, diisi oleh yang di sana dahulu. Kenapa? Tidak ramaikah orang Sabah yang berkelayakan untuk menjawat jawatan-jawatan yang, ya, contohlah kalau saya ambil contoh dalam sektor perguruan contohnya. Berapa ramai? Takkan orang Sabah tidak ada orang Sabah yang layak. Jadi Datuk Seri Najib sebelum meludah ke langit, tengok-tengok dulu, jangan sampai kena muka sendiri. Zaman kerajaan BN lah yang saya rasakan wajar untuk orang Sabah ketahui bahawa penganak tirian ini bukan sejak dari dalam konteks pembangunan, tetapi dalam konteks penjawat awam. Tidak ramai pemimpin daripada Sabah yang menjawat jawatan-jawatan penting di peringkat negeri, di peringkat persekutuan. Kalau saya tidak silap dalam kategori ketua setiausaha kementerian, kalau saya tidak silap baru satu saja. Kalau saya tidak silap pada ketika itulah zaman Datuk Seri Najib. Selebihnya daripada mana? Jadi adakah orang Sabah tidak berkelayakan? Jadi ini di antara perkara yang saya mau Datuk Seri Najib berhati-hatilah. Jangan menjual ubat di negeri Sabah, sebab perlu diingat, kalau dulu mungkin ramai orang Sabah tidak berpengetahuan, hari ini sudah ramai rakyat Sabah yang tahu dan berpengetahuan. Ini lagi satu yang saya rasa cukup menarik. Saya suka ini sebab tuan-tuan, selain daripada ianya lucu dan pada saya it is a science of desperation. Dari di kalangan pada raut nada Datuk Seri Najib. Mari kita dengarkan. Ini cukup menarik. Saya suka yang ini sebab selain daripada ianya lucu, tetapi cukup menarik untuk kita bincangkan pada malam ini. It's a Sabah Party. Kita mesti gambarkan bahawa BN ini is a party, is a Sabah Party. Ada orang tuduh BN ini parti orang Malaya. Ini mudah ditomah oleh mereka. Sebab itulah Datuk Seri Zahid bagi otonomi kepada Sabah. Sabah UMNO sekarang ini ada kuasa otonomi penuh. Sabah BN ada kuasa otonomi. Malam tadi kita tambah lagi kuasa otonomi. Jadi Sabah sekarang ini dilihat sebagai parti BN milik Sabah dari bumi Sabah. Parti BN, parti dari Sabah. BN perlu, apa dia bagi tahu tadi, kita perlu meyakinkan orang Sabah bahawa parti BN ini parti Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau bagi mereka-mereka yang mungkin baru keluar daripada gua, mungkin bolehlah percaya. Datuk Seri Najib, pada ketika kamu berkuasa, tidak ada kamu berikan otonomi. Perlu diingat, pemberian otonomi kepada Sabah ini hanya berlaku apabila UMNO dan Barisan Nasional sudah tumbang di Putrajaya. Jadi adakah kamu expect orang Sabah percaya esok apabila kamu kembali ke Putrajaya, selagi mana orang Sabah ini, kalau kononnya kamu berikan otonomi. Saya ingin ingatkan kepada Datuk Seri Najib, besok bila kamu berkuasa di Putrajaya, sila paribulan otonomi ini hanya sekadar nama semata-mata. Kalau apabila pengurusi perhubungan UMNO Sabah itu tidak ikut telunjuk kamu, bukan susah. Buat rombakan, tukar pengurusi perhubungan UMNO Sabah. Maka akhirnya
hanya sekadar pada nama sajalah otonomi itu. Datuk Seri Najib, bukan kita tidak tahu bagaimana sistem UMNO bekerja. Ialah mungkin hari ini sebab pada ketika kamu masih belum mempunyai kuasa mutlak di Putrajaya, esok kalau kamu mempunyai kuasa mutlak di Putrajaya, otonomi yang hanya digembar-gemburkan di Sabah ini, percayalah cakap saya, ianya hanya sekadar pada nama. Kerana esok mana-mana pengurusi perhubungan yang tidak ikut telunjuk Presiden UMNO, maka mereka akan cari orang yang boleh mengikut telunjuk mereka. Dan apabila mereka telah mengenal pasti orang-orang yang ikut telunjuk mereka, maka akan berlakulah perubahan pengurusi perhubungan. Ditukar kononnya demi memperbaiki dan memperkukuhkan UMNO di Sabah, kita akan membuat rombakan. Maka tukar lagi, hilanglah si Bung. Apabila si Bung itu cuba bercerita, berdiri tentang hak dan sebagainya, dan tidak ikut apa yang disebutkan oleh Presiden UMNO, maka senang saja. Ialah mungkin hanya sekadar pada nama, dengar pengumuman datang daripada Datuk Seri Bung. Tapi besok lusa, apabila dia UMNO sudah berkuasa penuh di Semenanjung Malaysia, percayalah cakap saya, one way or another, dia akan pastikan whoever become pengurusi perhubungan adalah mereka-mereka yang akan ikut telunjuk mereka. Ini kita kena belajar daripada sejarah, kita kena belajar daripada pengalaman. Cukuplah. Kalau kita inginkan pemimpin kita yang tidak boleh di remote kontrolkan oleh mana-mana parti yang berada di Putrajaya, kita perlu ikut macam apa yang dilakukan di negeri Sarawak. Sebab terbukti, tuan-tuan, terbukti ianya tidak boleh dikotak-katikan oleh orang-orang yang berada di Putrajaya. Orang Sabah perlu pegang kuasa yang ada di negeri Sabah, dan jangan sekali-kali kita membiarkan pemimpin kita ditentukan untung nasibnya oleh pemimpin yang berada di Semenanjung Malaysia. Selagi mana lantikan pengurusi perhubungan UMNO Sabah itu ditentukan oleh Presiden UMNO, janganlah mimpi cerita pasal otonomi. Itu retorik. Ialah sekarang mereka bukan berkuasa penuh di Putrajaya, tuan-tuan. Ismail Sabri, walaupun dia jadi Perdana Menteri, ialah sebab masih ada Bersatu di sana. Tapi esok lusa, kalau rakyat Sabah bagi kuasa kepada mereka, mereka akan tetap cari orang-orang yang berada di bawah telunjuk mereka untuk diletakkan sebagai pengurusi perhubungan UMNO negeri Sabah. Jadi ini yang kita tidak mahu. Kalau kita ingin Sabah ini berdiri di atas kakinya sendiri, Sabah sebagaimana di negeri Sarawak boleh dimajukan mengikut acuan kita sendiri, maka sudah sampai masa dan ketikanya parti lokal Sabah perlu memimpin dan mentadbir dan memegang kuasa kerajaan negeri Sabah. Jangan sekali-kali dipegang oleh pemimpin yang presidennya, bos dia berada di Putrajaya. Saya tidak cakap ini. Yang cakap ini menteri daripada Sarawak, tuan-tuan. Menteri daripada Sarawak sendiri mengatakan bahawa bagaimana mungkin mereka ingin bekerjasama dengan GRS pada ketika mereka tahu kunci utama ataupun pemimpin utama yang ada di negeri Sabah, remote controlnya masih berada di Putrajaya. Jadi kalau Sarawak pun boleh nampak, takkan kita di Sabah tidak boleh nampak. Jadi itulah di antara perkara yang agak luculah yang saya dengar disebut oleh Datuk Seri Najib. Kita dengar ini satu lagi. Ini pun menarik juga untuk kita dengar. Royalti minyak naik 20%. Mana boleh? Sebab perjanjian ini perjanjian mengibatkan antara bangsa. Bukan dengan Petronas saja. Jadi tuan-tuan, tadi saya sebut, di Kimanis, apa sumpah mereka? Laksanakan 100%. Sekarang, apabila mereka menjadi kerajaan, mana boleh dilaksanakan. Itu bunyi mereka sewaktu mereka kerajaan. Tapi sebelum mereka menjadi kerajaan, apa mereka sumpah? Ini saya ulang satu kali lagi lah, tidak apalah. Kita dengar ini. Ini bukan saya cakap, mereka yang cakap. Ini janji bukan sembarang janji. Ini janji bukan sembarang janji. Saya berjanji, wallahi wa billahi wa wallahi, kita laksanakan beratus MA63. Sabah adalah sebuah negeri yang makmur dan kaya,
dengan sumber alam semula jadinya seperti minyak dan juga lain-lain. Kita mengalu-alukan kepada kerajaan pusat untuk terus menerokai kekayaan negeri Sabah. Ambil sajalah kekayaan kami, ambillah semua, ambillah semua. Fuck you! Saya suka video. Actually video ini untuk makluman lah, bukan saya yang buat. Ini kita ambil dari mana kita download ni? Daripada YouTube. Kita download daripada YouTube. Jadi saya betul-betul tertarik bila mana saya melihat video ini. Yang saya ingin paparkan sebenarnya yang part pertama tadi. Yang lain-lain di belakang itu sebenarnya saya tidak berapa minat lah. Yang saya minat yang pertama itu pada ketika mereka belum membentuk kerajaan. Jadi percayakah lagi kita pada orang seumpama ini, pada ketika mereka bukan memegang tampuk kuasa, mereka berjanji menggunakan nama Allah, tuan-tuan, bahawa akan dilaksanakan. Bukan saya cakap, Datuk Zahid cakap 100% akan dilaksanakan. Bila mereka kerajaan, lain bunyi. Jadi, tuan-tuan, sebab itu saya sebut penting bagi kita untuk kita memastikan pilihan raya ke-15, mari kita menjadi kuasa penentu kepada pembentukan kerajaan persekutuan. Dan saya bagi jaminan, selaku ketua wira di negeri Sabah, saya bagi jaminan, kursi yang diberikan kepada Sabah, kepada warisan oleh rakyat negeri Sabah, kita akan pergunakan kuasa ini untuk memastikan bahawa tuntutan MA63 akan kita pastikan mana-mana gabungan yang ada di Putrajaya, di Semenanjung Malaysia, yang inginkan sumbangan daripada kursi kita untuk membentuk kerajaan. Datuk Seri Presiden sudah sebut bahawa kita tidak menjadi masalah untuk bekerjasama dengan mana-mana gabungan. Orang cakap kita tidak ada pendirian. Saya akan sentuh bab ini dalam segmen kedua. Kita akan sebut tentang perkara ini bahawa mana-mana gabungan yang memerlukan kursi Sabah dan Sarawak untuk membentuk kerajaan. Jika kita mempunyai bilangan kursi yang banyak dan kuat, saya bagi jaminan, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan sewenang-wenangnya memberikan kursi ini dalam membentuk kerajaan kelak jika syarat utama kita, Perjanjian Malaysia tahun 1963, perlu dilaksanakan segera, tanpa perlu ada negotiation, tanpa perlu ada rundingan, must be fulfilled immediately. Itu komitmen kita. Sebab kalau dalam tempoh 2 tahun kita boleh mengambil 17 daripada 21, beri kita nombor yang cukup banyak dalam parlimen, insya-Allah. Dengan bergabung dengan Sarawak, kita akan menjadi satu pasukan yang padu dalam menentukan dan memastikan bahawa tuntutan Malaysia MA63 ini akan dilaksanakan tanpa kompromi. Itu komitmen kita. Saya bersemangat sikit malam ini sebab bila saya tengok ucapan-ucapan ni sebenarnya banyak. Kalau saya mau cerita YB Atakuru punya ucapan, saya boleh mainkan, saya boleh jawab satu-satu, tuan-tuan. Sebab menaikkan kemarahan saya sebab mereka ini pada ketika mereka pembangkang lain bunyi dia. Apabila mereka menjadi kerajaan, inilah sudah bertukar bunyi dan sebagainya. Jadi sebentar lagi saya akan ke segmen yang kedua pula, iaitu dari segi soal prinsip. Dalam segmen kedua ini, kenapa saya sentuh tentang adakah warisan berprinsip? Tadi saya sebut bahawasanya Datuk Seri Presiden telah nyatakan bahawa kita tidak menolak kemungkinan untuk sudi bekerjasama dengan mana-mana gabungan, BN, PH, PN. Tetapi hanya setelah habis pilihan raya. Sebab perlu diingat, PRU ke-14 dengan jelas kita sebut bahawa kita tidak mahu, kita ingin tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Dan sehingga ke hari ini kita tidak bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Hatta apabila Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, kita dipujuk dan dirayu untuk masuk dalam Perikatan Nasional, membentuk kerajaan bersama dengan UMNO. Walaupun kita ditawarkan dengan jawatan dan sebagainya, hatta yang berhormat Datuk Seri Presiden Parti pun, Datuk Seri Syafiee, ditawarkan jawatan nombor 2. Ya, mungkin Tan Sri Mahyudin cuba menafikan, tetapi saya selaku orang nombor dia dahulu, saya tahu apa yang berlaku dalam pertemuan dia dengan Datuk Seri Syafiee di rumah beliau. Kita tahulah apa yang beliau telah sebutkan, tapi tidak apalah, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala selaku pemimpin, selaku umat Islam. Dia tahu apa yang dia sebutkan dan dia tahu apa yang dia cuba nafikan.
Tapi biarlah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya difahamkan beliau menafikan kalau dia tidak pernah menawarkan. Tapi it's okay lah, itu that one beside the point. Cuma apa yang saya ingin sebutkan, bahwasanya kita pada PRU 14 dengan jelas mengatakan bahwa kita ingin menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Sehingga ke hari ini tuan-tuan, kita masih dengan prinsip kita untuk tidak mau membentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional. Sebab itulah apabila Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, beliau cuba memujuk kita untuk membentuk kerajaan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Kita tolak atas dasar prinsip. Dan dia datang ke Sabah. Kalau tuan-tuan ingat, waktu dia menjadi Ketua Perdana Menteri, kita Ketua Menteri di Sabah. Apabila kita tidak mau masuk dalam Perikatan Nasional, walaupun Datuk Seri Shafie telah mengatakan dengan jelas bahawa kita tidak menjadi masalah untuk bekerjasama dari segi government to government. But namun, as a party, kita tidak mau masuk dalam Perikatan Nasional kerana atas dasar prinsip. Now, apabila yang berhormat Datuk Seri Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Shafie mengatakan bahawa kita tidak menolak kemungkinan untuk boleh bekerjasama dengan mana-mana gabungan yang mempunyai kursi yang terbanyak tetapi tidak mampu membentuk kerajaan kerana kekurangan simple majority. Maknanya di kalangan tiga gabungan ini, jika mana-mana gabungan boleh fulfill aspirasi rakyat negeri Sabah, maka itu yang kita sebutkan, kita tidak mempunyai masalah untuk membentuk kerajaan dengan mana-mana gabungan ini yang boleh menunaikan hak dan kepentingan Sabah. Itu yang sebenarnya kami ingin sampaikan kepada rakyat negeri Sabah. Di peringkat negeri Sabah. Di peringkat nasional kita nyatakan, oleh kerana kebobrokan yang berlaku di negara Malaysia, tentang kepincangan, masalah kepimpinan yang berlaku di negara Malaysia, maka Warisan menawarkan satu pilihan kepada rakyat di semenanjung Malaysia. Sebab kita ingin menyatakan bahawasanya jika orang Sabah sebelum ini boleh menerima parti daripada Malaya, apa sebab pemimpin dan rakyat yang ada di semenanjung Malaysia tidak boleh menerima parti yang mungkin walaupun dia pemimpin dia lahir di bumi Sabah, tetapi perlu diingat, parti ini didaftarkan di ROS, di Kementerian Dalam Negeri yang berpusat di Putrajaya. Ianya masih berdaftar di Malaysia, bukannya berdaftar di Indonesia, bukan berdaftar di Australia. Ianya masih parti yang sah, berdaftar di Malaysia. Jadi kalau kita orang Sabah boleh menerima parti yang berasal daripada Malaya, apa sebab pula rakyat yang berada di semenanjung Malaysia tidak boleh menerima pemimpin yang mungkin lahir datang daripada Sabah? Datuk Seri Anwar PKR berasal daripada Pulau Pinang, tapi rakyat Johor boleh menerima Datuk Seri Anwar yang datang daripada Pulau Pinang. Hadi Awang datang daripada Terengganu kalau saya tidak silap. Tetapi rakyat di Johor, rakyat di Melaka, rakyat di Kedah boleh menerima parti yang pemimpinnya lahir daripada Terengganu. Demikian juga DAP dan sebagainya. Jadi dalam kita ingin membentuk Malaysia, tidak sewajarnya timbul isu di mana parti itu dilahirkan ataupun di mana presiden parti itu dilahirkan. That we want to provide option. Kalau hari ini masalah kepimpinan yang berlaku di semenanjung Malaysia, maka Warisan lahir menerbangkan sayapnya ke semenanjung Malaysia untuk memberi pilihan. Itu dalam konteks lain. Tapi saya sebut tentang konteks negeri Sabah. Kita sebutkan selepas pilihan raya umum ke-15, maka kita tidak menjadi masalah untuk bekerjasama dengan mana-mana gabungan. Maksudnya tuan-tuan, ini bukan soal kita tidak punya prinsip. Kenapa saya sebutkan? Okey, kalau kita sebutkan perkara itu dianggap sebagai tidak berprinsip, jadi sebelum ini DAP juga pernah sebut. Mereka sebut DAP terbuka bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Ini DAP. Tapi kenapa tidak disebut tentang prinsip? Demikian juga UMNO juga pernah sebut sedia jalin kerjasama termasuk dengan DAP. Jadi kenapa ianya tidak menjadi satu isu dari segi prinsip? Adakah UMNO tidak berprinsip apabila Anwar Musa sebut tentang perkara ini? Jadi dalam konteks ini mungkin Datuk Tan Sri Anwar Musa sebut bahawa jika DAP boleh menerima terms and condition yang disediakan oleh UMNO, maka mereka tidak mereka juga sedia bekerjasama termasuk dengan DAP. Jadi demikian juga ini, DAP sedia kerjasama dengan UMNO tubuh kerajaan di negeri Perak. Tidak ada pula isu tentang prinsip. Kenapa hari ini apabila Warisan bersebut tentang perkara ini, kerana kita ingin memikirkan tentang
dalam skop negeri Sabah, kenapa pula warisan tidak boleh sebut tentang bekerjasama dengan mana-mana gabungan? Sedangkan DAP sendiri sebut mereka boleh bekerjasama dengan UMNO untuk membentuk kerajaan di negeri Perak. So, salahkah jika warisan pula sebut perkara yang sama? Salahkah warisan jika kita sebut kita tidak menolak untuk bekerjasama dengan mana-mana gabungan? Yang mana tiga daripada gabungan ini, salah satu daripadanya boleh menerima aspirasi terms and condition yang pada ketika itu kita akan minta untuk dilaksanakan dalam konteks untuk membentuk kerajaan bersama. Jadi kenapa pula warisan dianggap tidak berprinsip? Jadi tuan-tuan, itu yang saya sebutkan. Ini disebut, ini kita cerita tentang prinsip ya. Saya sentuh tentang perkara ini sebab pemimpin-pemimpin DAP serang kita. Mereka sebut di sini bahwa kita tidak berprinsip. Tapi saya ingin rujuk apa yang disebutkan oleh saudara yang berhormat Datuk Tajudin ini. Dia saksi hidup ada SD Sokong Anwar. Jadi mananya di sini tuan-tuan? Kalau DAP sedar akan SD ini, usaha untuk mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri, walaupun bekerjasama dengan kluster mahkamah, apa sebab pula tidak disebut tentang prinsip di sini? Mana prinsip yang disebutkan oleh mereka? Kalau benar ada prinsip, kenapa ada sign SD untuk Datuk Seri Anwar bersama-sama dengan kluster mahkamah ini? Dan bukan saya cakap, ini Tajudin yang cakap. Jadi tuan-tuan, ini Nazri sebut 2 kali tanda tangan SD Sokong Anwar. Jadi mustahil. Adakah tuan-tuan percaya bahawa PH tidak mengetahui tentang kerjasama? Saya di antara orang yang tahu cerita ini sebenarnya. Bukan kita tidak tahu, ada usaha. Dan pemimpin PH tahu akan perkara ini. Tetapi kerana demi untuk membentuk kerajaan, mereka juga sanggup untuk bekerjasama termasuk dengan kluster mahkamah. Walaupun hari ini dinafikanlah oleh Datuk Seri Anwar. Dia sebut, kerana saya tolak, kerana ini dan sebagainya. Well, apa yang saya ingin sebutkan ini ialah apabila kantoi begini, mungkin kita maka akan adalah statement denial yang mungkin mereka. Tapi realiti dia ini Nazri sebut, Tajudin sebut. Dan bila cerita tentang prinsip, kalau benarlah, kenapa apabila ada gerakan untuk tanda tangan SD ini dilakukan, kenapa pula DAP ataupun DAP tidak menyatakan pendirian mereka? Jadi dan mereka sendiri pun telah sebut. Ini di Sabah. Cerita tentang prinsip. Ini apa jadi dia? PH Sabah sedia jalin kerjasama bipartisan dengan GRS. Ini berprinsip ke tidak? Perlu diingat bahawa warisan tidak pernah menandatangani apa-apa MOU dengan kerajaan yang PH gelar sebagai kerajaan pintu belakang, backdoor government. Dan warisan sehingga ke hari ini walaupun ditekan, walaupun tidak diberikan peruntukan walau 1 sen, yang sign MOU dapatlah. Saya ingin maklumkan kepada rakyat yang ada di hujung, yang ada di luar sana, yang menyaksikan sesi live saya ini. Saya mau tuan-tuan faham, perlu ingat bahawa pemimpin-pemimpin PH baik di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah, mereka ini punya peruntukan. Jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak turun ke bawah bantu. Kalau ada rumah terbakar, ada jambatan dan sebagainya, di Sabah ini terutamanya, maka tuan-tuan boleh persoalkan mereka sebab mereka dapat peruntukan yang diberikan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Berbanding dengan warisan, saya ingin tuan-tuan faham dan sedar apabila ada pemimpin-pemimpin wakil rakyat warisan tidak dapat membantu, mungkin membaik pulih jalan dan sebagainya, membaik pulih jambatan, membaik pulih rumah dan sebagainya, tidak dapat mengulurkan bantuan. Sebab tuan-tuan perlu faham bahawa kita tidak mempunyai dana walau 1 sen. Tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh menjalankan peranan kita sebagai wakil rakyat. Kerana di dalam sistem demokrasi yang ada di Malaysia ini, proses semak dan imbang ada. Peranan kerajaan melaksanakan dasar dan dalam mereka menggunakan uang rakyat. Perlu ada semak dan imbang. Proses perlu diikut dengan cara yang betul dan sebagainya. Jadi peranan wakil rakyat yang ada selaku pembangkang berperanan untuk memastikan agar setiap sen duit rakyat yang digunakan pakai oleh kerajaan itu perlu melalui proses dan prosesnya mesti legit. Maksudnya mesti sah dalam undang-undang keuangan dan undang-undang pelaksanaan keuangan dalam membelanjakan keuangan uang rakyat ini. Jadi itu peranan yang boleh kita mainkan. Contohnya apabila satu jalan
yang tidak dilaksanakan oleh mereka ataupun ada rosak. Peranan wakil rakyat menyatakan bahawa kerajaan perlu laksanakan ini sebab rakyat menghadapi masalah. Bagaimana proses tender yang mereka lakukan? Adakah ianya menggunakan kaedah proses yang betul dan sebagainya? Atau hanya menggunakan kaedah direct nego kepada kroni dan sebagainya? Adakah harga dia berpatutan dan sebagainya? Jadi ini peranan yang boleh dimainkan oleh wakil rakyat pembangkang sebenarnya. Jadi warisan telah memainkan peranan itu. Tapi dalam konteks PH ini, saya ingin sebutkan, saya mau orang Sabah paham ini. Saya mau orang Sabah tahu bahawa semua pemimpin-pemimpin PH telah menikmati peruntukan yang disediakan oleh kerajaan kerana mereka menandatangani MOU. Jadi, ya correct me if I'm wrong lah. Apa yang saya tahu, semua pemimpin-pemimpin PH kerana mereka menandatangani MOU, mereka wajar melaksanakan tanggungjawab mereka, dan kalau ada rumah terbakar dan sebagainya, mereka perlu membelanjakan uang ini sebab kerajaan persekutuan telah bagi kepada mereka, sama sebagaimana wakil-wakil rakyat yang lain daripada pihak kerajaan. Mereka juga PH ini perlu macam contohlah YB Christina Liu ni. YB Christina Liu. Saya mau tuan-tuan tahu, khususnya masyarakat di Tawau lah. Masyarakat di Tawau, saya mau kamu tahu, wakil rakyat kamu ni, ahli parlimen kamu ini ada peruntukan daripada kerajaan selaku ahli parlimen. Jadi kalau ada rumah terbakar dan dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya, maka perlu question dia. Mana peruntukan yang diberi oleh kerajaan? Sebab kamu tidak boleh sebut kamu pembangkang, sebab walaupun kamu pembangkang, tapi kerana MOU itulah kamu mempunyai peruntukan. Dan kalau inilah digelar prinsip, maka saya serahkan kepada rakyat di luar sana untuk menilai. Adakah inikah yang dimaksudkan oleh mereka tentang dengan prinsip? Jadi banyak lagi lah kalau saya mau sentuh. Saya pun sudah ke udara berapa minit ini. Cuma apa yang saya ingin sentuhkan, apa yang saya ingin sebutkan di sini, bahawa kalau ada yang menuduh warisan seolah-olah kita tidak berprinsip, saya ingin jelaskan, setidak-tidaknya kita menyatakan pendirian kita ini sebelum pilihan raya tahu. Sebelum pilihan raya kita bagi tahu sama rakyat negeri Sabah. Dan kalau rakyat negeri Sabah boleh menerima apa yang kita perjuangkan ini, maka undi kita. Dan sebagaimana kita sebut, kita tidak mau tipu orang Sabah, kita tidak mau nyatakan kepada orang Sabah bahawa kita tolak, macam si Jeffrey dulu. Kita perlu pastikan bahawa perlu ditendang UMNO keluar daripada negeri Sabah. Tapi sekali dia dapat kursi, dia gabung sama UMNO bentuk kerajaan. Itu namanya penipu. Sebab kenapa? Dia sebut di sebelum pilihan raya, dia sebut bahawa kita akan tendang UMNO keluar daripada Sabah. Tapi bila mana selepas pilihan raya dia dapat kursi, pada ketika itu 2 kursi, apa dia buat? Dia gabung bentuk kerajaan dengan UMNO. Jadi itu namanya penipu. Tapi warisan berbeza, tuan-tuan. Berbezanya kita dengan mereka kerana kita nyatakan perkara ini sebelum pilihan raya. Dan kita nyatakan ini, apa sebab kita lakukan? Kerana sudah sampai masa dan ketikanya untuk Sabah perlu menjadi kuasa penentu dalam membentuk kerajaan persekutuan yang akan datang. Dan jika Sabah memberikan kita bilangan kursi yang besar, kita akan pastikan bahawa kursi ini tidak akan disalahguna untuk kepentingan kita pribadi. Sebab itu saya sebut, kalau kita memikirkan pribadi, kami bentuk kerajaan dengan Datuk Tan Sri Mahyudin dahulu. Saya mungkin jadi menteri. Ismail Sabri hari ini memerlukan. Kalau benar kita memikirkan soal jawatan, hari ini kami boleh bentuk kerajaan dengan Ismail Sabri. Percaya atau tidak? Dalam keadaan sekarang ini, pergolakan yang berlaku di dalam UMNO, kalau kita tawarkan jual diri kita dengan Ismail Sabri, percaya cakap saya, dia pasti akan menerima kita dan bagi kita jawatan. Tetapi itu bukan matlamat kita. Pilihan raya kali ini, saya ulang sekali lagi, Sabah perlu memberikan satu number yang cukup besar kepada warisan untuk kita gunakan kursi ini sebagai kuasa penentu di dalam kita membentuk kerajaan persekutuan yang akan datang. Dan kalau ini dapat direalisasikan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, kalau 2 tahun kita boleh tuntut 17. Saya tidak cakap ini saya ulang sekali lagi lah, walaupun orang tanya, apa itu 17? Apa itu 17? Dengar balik jawapan Menteri Hal Ehwal Sabah di dalam sidang parlimen. Bahawasanya 17 telah pun dipersetujui dan beberapa pun telah dilaksanakan dan sedang berjalan, tetapi hanya beberapa perkara lagi yang tinggal dirangka dari segi pelaksanaan dia. Sebab berlaku pertindihan kuasa di antara agensi negeri dan persekutuan, maka untuk sort out pelaksanaan ini, tapi pada dasarnya kerajaan persekutuan telah setuju. Maknanya the burden
untuk memastikan pelaksanaan ini dilakukan terletak di bahu kerajaan yang ada pada hari ini. Sebab prinsipnya, dasarnya kerajaan persekutuan telah pun bersetuju. Pelaksanaannya, kerajaan hari ini perlu melaksanakannya sebab mereka menjadi kerajaan yang memerintah pada hari ini. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa itu 17? Rajin-rajinlah baca, rajin-rajinlah tengok sidang parlimen, dengar balik apa yang telah dijawab oleh Menteri Ahli Ehwal Sabah dan juga timbalan dia di dalam sesi parlimen yang lepas yang menyatakan dengan jelas bahawa 17 telah dipersetujui, ada beberapa pun telah berjalan, termasuklah pentadbiran Pulau Sipadan hari ini telah kembali ke tangan negeri Sabah, itu dalam tempoh 2 tahun warisan menjadi kerajaan. Dan Maximus berjanji kepada kita empat perkara baki ini, dia janji dengan orang Sabah bahawa dalam tempoh 6 bulan akan diselesaikan. Sebab pada ketika itu, pada dasar juga 4 ini telah pun disetujui oleh kerajaan persekutuan, tetapi berlaku Sheraton Move, usaha untuk merealisasikan 4 perkara itu terbantut disebabkan oleh perubahan kerajaan persekutuan. Dan sebab itulah apabila Datuk Dr. Max menjadi Menteri Ahli Ehwal Sabah, dia berjanji bahawa 6 bulan dia minta untuk 4 baki ini, dia janji akan dapat diselesaikan. Tetapi sudah tempoh 2 tahun. 6, jangan cerita, sebagaimana saya ulanglah, jangan cerita 1-4 ini masih tidak terlaksana. Setidak-tidaknya, warisan 2 tahun, tapi 17 berjaya kita bawa balik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau berapa jam sudah saya ke udara? 1 jam setengah. Jadi, itulah sedikit sebanyak yang saya sentuh pada malam ini. Ada 2 topik. Satu, sebenarnya banyak yang saya mau sentuh tentang ucapan-ucapan para pemimpin UMNO sewaktu Konvensyen Barisan Nasional. Tetapi kekangan masa, saya boleh bercerita sampai 12.30 malam pun boleh. Tetapi saya tidak mahu ianya terlalu panjang. Tetapi kita boleh, saya boleh lagi. Mungkin di hari yang lain saya akan lihat balik ucapan-ucapan ini dan mungkin saya akan buat sesi live pula. Kalaupun bukan hari ini, mungkin esok, lusa dan sebagainya. Kita akan buat sesi live lagi untuk menjawab apa yang mereka sebutkan di dalam Convention Barisan Nasional baru-baru ini. Cumanya sebelum saya mengakhiri sesi live saya pada hari ini, selepas ini saya akan tengoklah komen-komen. I go through, banyak saya tengok komen ini. Cuma harapan saya lah, cukuplah mereka ini menjual ubat di negeri Sabah. Mereka datang atas dasar kerana mereka tahu tanpa Sabah dan Sarawak dalam PRU ke-15 ini, trust me, there will be no party who can form a government without Sabah and Sarawak on this coming election. So, pilihan di tangan kita. Kalau kita masih mau dijajah secara zahirnya oleh parti yang datang daripada Malaya ini, percayalah cakap saya, maka jangan salahkan mereka. Apabila keadaan negeri kita seumpama apa yang kita lihat pada hari ini. Jalan kita macam di bulan, tuan-tuan, saya mengajaklah kepada mereka-mereka yang berhampiran dengan Kota Kinabalu, pergilah ke Queen Elizabeth Kota Kinabalu itu, at least masuk ke lobi dia. Tengok lobi sajalah. Orang cakap, ada pepatah menyebut, apa dia cakap itu? First impressions is always the most important one. So, bila first impression kita masuk ke lobi utama, hospital utama, public hospital kita di negeri Sabah, kamu tengoklah, tengok kiri kanan, tengok ke atas. Tengoklah kondisi hospital kita. Dan itulah gambaran betapa daif dan miskinnya Sabah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin yang hanya mengkayakan tombolok mereka di Putrajaya. Dan kalau kita tidak mengubah nasib kita, kita mengharap mereka mengubah nasib kita, percayalah cakap saya, 50 tahun daripada sekarang pun, saya yakin dan percaya ianya tidak akan mengubah nasib kita. Ada orang cakap, yalah kamu pun dulu daripada UMNO. Datuk Syafiee dulu lama dalam UMNO. Datuk Syafiee lah yang dulu kononnya membawa UMNO. Ya, kita tidak menolak hakikat itu. Itu sejarah yang perlu kita akui. Tapi setidak-tidaknya Syafiee dan rakan-rakan lain yang ada dalam warisan, hatta YB Daryl yang pernah di dalam PKR, YB Juswong yang pernah berada di dalam DAP, kami berani keluar daripada kepompong keselesaan, khususnya yang berhormat Datuk Seri Syafiee. Tuan-tuan, kalau dia memilih untuk mengutamakan kepentingan peribadi dia kawan dengan Datuk Najib. Dia sebut banyak kali. Dia kawan dengan Datuk Najib. Dia iakan sajalah tentang 1MDB itu. Tidak payahlah dia bersuara tentang 1MDB. Dia tutup telinga dia walaupun dia tahu negeri dia dalam keadaan sedemikian rupa. Tapi setidak-tidaknya atas faktor kerana kesedaran. Tuan-tuan,
Janganlah pertikaikan soal kita ini pernah di dalam UMNO dan sebagainya. Proses bertukar parti, ya saya tahu dalam politik itu perkara biasa. Tapi setidak-tidaknya hari ini dalam konteks negeri Sabah, Datuk Seri Syafiee dan rakan-rakan lain yang pernah berada di dalam UMNO dahulu, kita sanggup keluar daripada keselesaan. Kerana apa? Karena kita ingin memperbetulkan perkara yang mungkar, perkara yang salah. Kita kena berani untuk mendepani cabaran, walaupun sehingga satu ketika Datuk Seri Syafiee, saya sendiri dan beberapa rakan yang lain terpaksa duduk di dalam lokap selama 14 hari atas kerana dasar kita berani untuk menongkak arus dan ingin memperbetulkan dan menentang kemungkaran. Dan hari ini kita buat perkara yang sama untuk dalam konteks negeri Sabah. Kami sanggup menongkak arus. Ingat, senangkah jadi pembangkang? Tidak senang, tuan-tuan. Dalam keadaan apa yang berlaku pada hari ini, kami tahu kekangan yang ada, kami tahu tekanan yang ada. Tetapi dalam konteks negeri Sabah, kami sanggup melalui perkara-perkara ini walaupun bukan mudah. Dihina, difitnah dengan segala macam. Saya tahu orang-orang yang cuba memporak-perandakan kita ini pun silap hari bulan. Kalau adalah side-throw yang ada komen di dalam live saya ini, mungkin bukan berasal daripada Sabah pun. Tuan-tuan, cek mereka siapa. Silap hari bulan mereka bukan berasal daripada Sabah pun. Tetapi atas dasar kerana mereka ingin memecah belahkan kita. Konsep penjajah. Pecah dan perintah. Maka hasil daripada perpecahan, maka mereka akhirnya dapat menjajah kita. Baik dari segi minda dan juga daripada zahir kita. Apabila hasil-hasil kita diangkut oleh mereka ke sana dan akhirnya memiskinkan kita. Saya ulang sekali lagi, lihat apa yang berlaku dalam persekitaran kita. Kalau kita memilih untuk terus berbala, kita memilih untuk terus bertengkar, bercakaran dan di antara satu sama yang lain, maka hari ini inilah kejadian kita. Dan fitnah-fitnah yang mereka lontarkan selama ini kepada warisan contohnya. Alhamdulillah, God divine. Hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini satu demi satu fitnah yang mereka lontarkan sebelum ini terbongkar. Datuk Max mengakui IC dibuat oleh Parti BN, PTI, dalam ucapan Datuk Najib pun ada sebut, PSS. Ya, dia lupa hari ini dilaksanakan kad warga asing. Kad warga asing PSS sama, tuan-tuan. Dan saya ingin sebutkan juga, saya mau bagi tahu dengan Datuk Najib, jika dibanding PSS dengan kad warga asing jauh lebih longgar jika dibandingkan dengan PSS dahulu. Setidak-tidaknya PSS cuma 136,055. Kad warga asing tidak diketahui berapa. Jadi, yalah, Datuk Seri Najib bolehlah dia bersemangat berucap di hadapan macai-macai mereka di hadapan. Jadi lihat orang-orang itu, saya dipahamkan satu orang yang hadir dikasihkan duit. Saya tidak tahulah, correct me if I'm wrong lah, saya dengar biasalah. Tidak entah betul entah tidak. Tetapi itu yang saya dengar. But that one beside the point. Apa yang penting, apa yang cuba mereka sampaikan kepada rakyat negeri Sabah pada ketika convention itu, saya yakin dan percaya majoriti rakyat Sabah sudah paham. Kerana sejarah telah membuktikan bahawasanya selama pentadbiran UMNO dan Barisan Nasional di bumi Sabah yang kaya bertambah kaya. Pemimpin UMNO kaya raya. Tunjukkan dengan saya mana pemimpin UMNO yang tidak kaya. Yalah, dia sebut Tan Sri Musa dan sebagainya. Well, seluruh Sabah tahu siapa Tan Sri Musa. Sejarah juga kalau kita tengok hilangnya Labuan, hilangnya minyak. Kalau mau dilihat, diimbau kembali kepada sejarah, itulah berasal daripada kelemahan, kesilapan para pemimpin kita terdahulu. Jadi, kalau kita memilih untuk membuat kesilapan yang sama, maka akan tergadailah. Mereka bersorak, tapi mereka lupa. Disebabkan sorakan mereka, silap hari bulan kampung mereka itu tergadai. Jadi itulah macam-macam UMNO Barisan Nasional yang hadir dalam konvensyen berteriak, bersorak sana sini. Mereka lupa negeri mereka walaupun kaya, tetapi rakyat yang termiskin letaknya di bumi Sabah. Pilihan di tangan kita. Saya serahkan kepada budi bicara kebijaksanaan rakyat negeri Sabah untuk menilai mana emas, mana kaca, mana permata. Dan warisan hari ini, sebagaimana saya sebutkan, kita konsisten dalam perjuangan kita. Kita konsisten dalam memastikan dan hak dan kepentingan Sabah dapat diperjuangkan. Dan kalau Datuk Seri Bung, UMNO mencadangkan agar satu perjanjian baru dilakukan dalam perihal MA 63, warisan sebaliknya.
komitmen kita akan pastikan bahawa perjanjian MA 63 perlu dilaksanakan tanpa kompromi, dan itulah komitmen kita. Dan jika kita diberikan kursi yang cukup dan banyak dan diberikan peluang untuk menjadi penyumbang, menjadi kuasa penentu dalam membentuk kerajaan yang akan datang, ianya akan menjadi prioriti kita untuk memastikan bahawa mana-mana gabungan yang ingin bekerjasama dengan warisan dalam membentuk kerajaan perlu memastikan bahawa MA 63 tidak boleh diketepikan dan ianya perlu dilaksanakan serta-merta tanpa kompromi. Itulah janji warisan dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. Mereka berjanji di Kimanis lain, mereka mencadangkan perkara yang lain. Terpulang kepada rakyat negeri Sabah, percaya cakap mereka atau ingin bersama-sama dalam warisan untuk memastikan hak dan kepentingan kita dapat kita perjuangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ucap jutaan terima kasih seperti biasa. Bagi mereka-mereka yang masih belum follow page saya menghargai jika tuan-tuan dan puan-puan dapat klik link di bawah. Sini mana? Link ini Facebook saya. Itu saya punya Saya punya Instagram, YouTube, adalah TikTok. TikTok ni saya cuba berjinak-jinak lah. Saya tidak berapa pandai, tetapi kita akan cuba mengikut trend anak-anak muda yang ada pada hari ini. Jadi please follow my page, please share sidang live ini, dan bagi mereka-mereka yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan live ini, mungkin selepas ini bolehlah menyaksikan rakaman dan apa yang penting agar tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti live pada malam ini dapatlah share agar ianya boleh reach out for as many as possible, khususnya masyarakat yang ada di negeri Sabah. Jadi saya rasa itu saja daripada technical kita. Ada apa-apa yang perlu saya komen ke atau apa? Okey, kalau tidak ada, let me go through sekejap apa yang ni. Saya terima kasihlah banyak. Saya minta maaf lah sebab laju sangat komen-komen ini. Okey, ada soalan saya nampak ni. Dia cakap kenapa perlu deal baru sedangkan Maximus sendiri dan beberapa pemimpin Sabah lain pergi London. Itu yang saya sebutkan, sekali lagi saya ulang. Trip ke London itu tidak lain tidak bukan hanya sebagai perhiasan, kerana mereka tahu pilihan raya umum ke-15 sudah semakin hampir dan mereka ingin mereka ingin rakyat Sabah menganggap mereka sebagai pemimpin yang memperjuangkan MA 63. Jadi itu saya sebutkan tadi, pemimpin yang pergi London itu ialah Datuk Dr. Max, siapa lagi, Tan Sri Pandikar, kalau saya tidak silap ada beberapa lagi lah pemimpin yang telah pergi ke London, kononnya untuk mengambil dokumen-dokumen kerana kita ingin perjuangkan MA 63. Nah, hari ini berkecamuk. Bong cakap perjanjian baru. Yang saya sedih ini, yang mencadangkan ni Tok Mat Hassan, timbalan Presiden UMNO. Yang mencadangkan. Tok Mat Hassan mencadangkan. Tok Mat Hassan cadang PN Sabah usul perjanjian Malaysia baru. Yang menyambutnya pemimpin Sabah sendiri. Tuan-tuan, I was hoping pemimpin Sabah yang berucap dalam convention itu dengan tegas macam Sarawak buat. Pernah kita nampak dulu kan waktu Adnan Satim berucap di hadapan Datuk Najib. Abang Jo berucap no kompromi. Saya masih ingat lagi Adnan Satim berucap di Sarawak. Kalau orang Semenanjung mau adakan tol, itu terpulang kepada mereka. Sebab mungkin kita tambah OL di belakang, mereka jadi tolol. Tapi di Sarawak, selaras dengan perjanjian Malaysia, tidak boleh ada tol di Sarawak. Jadi,
I was hoping pemimpin Sabah, walaupun di hadapan Datuk Seri Najib, walaupun di hadapan Presiden UMNO, sepatutnya berdiri mempertahankan. Apalagi apabila Datuk Bung sendiri, Diki Manis, berada pada ketika Zahid bersumpah. Wallahi wabillahi watallahi. Tidak percaya, tengok video itu balik. Datuk Bung berada pada ketika itu, sewaktu Zahid bersumpah. Wallahi wabillahi watallahi. Tapi di Convention UMNO, apabila Tok Mat Hassan berucap, mencadangkan usul agar perjanjian baru, pemimpin Sabah yang pertama membuat sokongan. Jadi inilah yang menyedihkan kita. Sebagai orang Sabah, I was very disappointed apabila ada pemimpin kita sendiri yang cuba menidakkan dan mencadangkan agar perjanjian baru ini. Jangan cerita yang baru, tuan-tuan. Apabila yang baru, belum tentu apa yang original ini kita akan capai. Pada kita soal bankrupt tidak bankrupt kerajaan persekutuan, jangan salahkan kita. Sebab Sabah telah berkorban sejak sekian lama untuk memperkuatkan dan memperkukuhkan kedudukan keuangan kerajaan persekutuan. Tetapi apa mereka lakukan? Mengkayakan tembolok mereka yang ada di sebelah sana. Pemimpin mereka terpalit semua dengan kes-kes rasuah, penyelewengan, pensalahguna kuasa, rasuah. 1MDB. Takkan kerana kesilapan pemimpin mereka, Sabah perlu menanggung akibatnya. Pada ketika kita sebenarnya jauh lebih memerlukan uang itu berbanding mereka. Jadi tuan-tuan, saya sedih dan marah kerana itulah. Saya minta maaf lah. Ini mungkin term pertama saya. Datuk Bung mau cakap pasal saya pun, yalah, saya respect dia selaku pemimpin Sabah. Dan dia di antara orang yang, kalau kita tengok di parlimen, saya puji Datuk Bung. Kalau dia cakap, dia cakap. Tetapi dalam Convention BN baru-baru ini saya amat sedih dan saya tidak bersetuju. Apabila dia sendiri mencadangkan, dia beritahu ini perjanjian antara bangsa, bankrupt lah segala. Tuan-tuan, saya mau ingatkan Datuk Bung, apa sebab Sabah perlu dipertanggungjawabkan di atas kebobrokan yang mereka lakukan di semenanjung Malaysia? Hutang yang dibebani oleh negara disebabkan oleh ketamakan para pemimpin-pemimpin yang ada di sebelah sana. Kenapa perlu anak-anak kita di pendalaman perlu menanggung nasib ini? Kenapa perlu anak-anak kita, masyarakat kita yang berada di pendalaman, di Kota Marudu, di Beluran, di Persiangan, yang hari ini dahagakan pembangunan, perlu menanggung akibat daripada kebobrokan yang mereka lakukan di semenanjung Malaysia? Pada kita, kalau mereka bankrupt, itu kerana mereka, bukan kerana kita. Ialah kita ingin membina negara. Kita tidak kisah untuk berkongsi kekayaan kita, tetapi not to the extent mereka miskinkan rakyat kita, mereka miskinkan negeri kita, mereka daifkan basic necessity kita, jalan-jalan kita dan sebagainya. Jadi kita lebih memerlukan uang kita berbanding mereka. Setelah sekian lama Sabah berkorban untuk memastikan Malaysia ini kononnya dapat dibangunkan, kita tidak kisah untuk berkongsi. Tapi perkongsian apa yang kita sebutkan ini? Tuan-tuan, perkongsian apa yang kita ingin korbankan lagi? Setelah puluhan tahun kita berkorban untuk memastikan agar Malaysia ini maju, tetapi ketamakan pemimpin-pemimpin mereka, akhirnya kenapa perlu kita pula yang dipertanggungjawabkan? Jadi ini tidak boleh, dan saya rasa ini yang tidak adil untuk kita, kerana sebagaimana saya sebut, hak yang kita ingin minta ini kerana hak kita punya. Kita tidak minta hak negeri Johor, kita tidak minta negeri Selangor, kita tidak minta Pulau Pinang, kita tidak minta hak negeri Terengganu. Yang kita minta adalah hak kita. Itu yang kita minta. Soal yang lain pada kita, itu urusan mereka. Perlu ada pengurusan pentadbiran yang telus, dan kurangkan penyelewengan dan salah guna kuasa dan rasuah, dan hingga mengakibatkan kantong kerajaan persekutuan menjadi sedemikian rupa. Dan bebanan keuangan hutang yang ditinggalkan oleh mereka yang mereka lakukan ini, jangan pula kerana bebanan hutang itu rakyat Sabah perlu menanggung kesusahan ini hanya kerana kononnya kita perlu membantu. Sudah berapa tahun kita membantu? Enough is enough. Pada saya, we have to fight. Selagi mana kita tidak perjuangkan, selagi itulah kita akan dimiskinkan. Dan saya memberi jaminan, warisan jika diberikan bilangan kursi yang cukup, insya-Allah tidak akan kami sia-siakan bilangan kursi yang akan kita bawa. Kerana kita akan pastikan perjuangan MA63 ini sudah sampai masa dan ketikanya untuk kita pastikan ianya dilaksanakan 100% sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Zahid.
Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekian, terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada malam ini. Tolong share video ini supaya ianya boleh reach out to as many as possible, especially to the people of Sabah. Kerana penting dalam kita mendepani cabaran yang akan datang, khususnya PRU ke-15, ianya cukup kritikal untuk kita. Kerana kalau ada peluang Sabah untuk merealisasikan impian Perjanjian Malaysia tahun 1993, this is the windows of opportunity. Terlepas kita, percayalah cakap saya, belum tentu ianya akan dapat kita realisasikan dalam tempoh 5-10 tahun daripada sekarang. Pilihan di tangan kita. Jadi itu saya daripada saya. Saya ucap sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua yang menyaksikan live saya. Wah, terima kasih banyak-banyak. 7,000 like, 4,000 love. Terima kasih banyak-banyak lah. Saya ucapkan di atas sokongan yang telah diberikan. Saya hanya cuba memainkan peranan saya sebagai orang Sabah untuk perjuangan ini, kerana saya tahu ianya tidak mudah, dan kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ianya destinasi kita terletak di tangan kita, dan saya mengajak rakan-rakan yang berada di luar sana, ayo bersama-sama kita. Perjuangan ini tidak akan dapat kita realisasikan jika hanya segelintir daripada kita yang mempunyai kesedaran. Tetapi kalau rakyat di luar sana punya kesedaran dan punya semangat untuk mempertahankan dan memperjuangkan dan mempertahankan hak kita, insya-Allah saya yakin ianya boleh direalisasikan. Seberat-berat mana sekalipun, jika ramai di kalangan kita semakin timbul kesedaran, semakin timbul rasa keinsafan, insya-Allah Sabah akan dapat kita majukan dan jayakan demi kepentingan generasi yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ucap jutaan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberkati setiap perjuangan kita, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Sabah ini diselamatkan daripada gejala-gejala yang tidak sihat, daripada kemungkaran, dan semoga kita berjaya meletakkan pemimpin yang benar-benar jujur dalam memperjuangkan hak dan kepentingan negeri Sabah. Itu saja daripada saya pada malam ini. Selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.